Hai, Assalamualaikum. Baru-baru ni aku ada follow trip 3 hari 2 malam di Taman Negara yang terletak di Kuala Tahan, Pahang, Malaysia. Jadi untuk video kali ni aku nak share lah sedikit macam mana aku ke sana, siapa yang aku follow, siapa yang aku bayar, apa aktiviti kat sana, semua-semua tu lah. Untuk info lanjut, korang boleh tengok video ni sampai habis. Jom follow aku. Okay, sebelum aku nak share info lanjut lagi pasal trip aku, sebenarnya aku ikut trip ni under Asia Camp. And Asia Camp ni adalah salah satu resort yang terletak di Taman Negara sana. Actually banyak juga resort-resort yang membuat package macam ni lah, tapi harga dia mungkin tak sama di atas faktor bilik dia, tempat tinggal dia, and mungkin ada aktiviti yang lain diorang include sekali, so harga takkan sama. And untuk aku, trip aku hanya bayar RM380 untuk 3 hari 2 malam. And apa aktiviti yang aku buat tu lepas ni aku share. Bagi sesiapa yang nak bergerak sendiri, boleh juga kalau kau nak pergi sendiri tanpa under resort ataupun mana-mana ejen lah. Korang boleh pergi, cuma korang kena buat persediaan yang rapi. Kalau boleh, make sure korang ada kontak orang dalam ataupun dah ada pengalaman pergi Taman Negara, baru senang korang nak deal untuk aktiviti-aktiviti tu semualah. Okey, berbalik kepada perjalanan, macam mana nak ke sana apa tadi. Sebenarnya Taman Negara ni terletak agak dalam, agak ke dalam Pahang tu lah. Macam aku daripada Kelang nak sampai ke sana ambil masa dalam 4 ke 5 jam juga. Aku daripada selatan menghala ke pantai timur. Aku ikut ni lah, Lebuh Raya Pantai Timur. Senang ikut luar kan. And bagi siapa yang sama perjalanan macam aku ni, korang boleh ambil exit 821 iaitu exit Cenoh, Kampung Awah dan juga Bandar Pusat Jengka. Okey, macam biasa, lepas masuk exit tu bayar tol and then korang berhenti kejap. Sebab biasanya selalunya macam akulah, pihak daripada Asia Camp tu akan send location and korang boleh je buka tu, dia akan hantar tepat ke tempat tu lah. Dia tak ada sesat, tak ada yang cakap jalan termasuk jalan tikus ke apa, tak ada. Memang jalan tu jalan dia, jalan yang benar. Cuma korang kena ikut jalan dalam ya. Lepas highway, lepas exit tu, korang akan kena sambung lagi drive dalam 100 km. Memang jauh ke dalam. And bagi sesiapa yang pergi pada waktu malam ataupun waktu gelap, tolonglah berhati-hati. Sebab apa yang aku perasan, jalan dalam ni dia tak ada pagar ataupun divider kiri kanan, and terlalu banyak haiwan-haiwan peliharaan lah untuk awal-awal tu. And bila kau masuk ke dalam sikit, diorang ada letak signboard gajah, and kemungkinan besar akan adalah benda-benda haiwan-haiwan liar macam tu untuk lintas pada waktu malam, sebab diorang aktif pada waktu malam Jadi tolonglah berhati-hati kepada siapa yang memandu pada waktu malam tu, and janganlah bawa laju-laju sangat. Selepas korang drive dalam 60 ke 80 minit, korang akan nampak lah signboard besar-besar untuk Asia Camp ni. And Asia Camp ni terletak sebelah kiri korang. Bila dah nampak ni, masuk, and then ini adalah pintu masuk untuk Asia Camp. Drive sampailah kau jumpa satu tempat parking. Dia macam assembly point lah, tempat penimbunan kan. Dekat situ kau boleh parking kereta, and macam ni lah pemandangan parking dekat Asia Camp tu. Dah settle parking tu, korang boleh lah pergi reception doang. And reception doang ni terletak betul-betul dekat diorang punya dining hall. Diorang sekali kan, dia buat macam kaunter untuk bayar, macam kedai makan, dia buat kaunter untuk bayar, tapi itu adalah reception doang. So korang boleh lah tukar, minta kunci apa semua dekat situ. Settle je ambil kunci, apa lagi, masuklah bilik kan. Untuk ke bilik korang, diorang akan tunjuk map ataupun tunjuk jalan lah macam mana nak ke bilik korang. Okay, dengan harga 380 untuk 3 hari 2 malam ni, apa yang korang dapat? Okay, first aku akan tunjuk bilik lah. Untuk bilik ni, korang buka-buka je. Untuk bilik macam aku lah, aku dapat 4 biji katil and 1 toilet, 1 TV and 1 aircon. Untuk kebersihan bilik dia pula, aku agak tak puas hati sangat. Sebab bila time aku masuk tu je, still ada habuk-habuk. Dia macam dah lama tak ada orang kemas, and dah lama terbiar lah macam tu. And toilet dia pun ada juga habuk. Bukan setakat habuk, ditambah lagi dengan fauna macam cengkerik and katak. Tapi bagi aku jenis yang tak kisah sangat, sebab aku dekat bilik tu just untuk tidur. So aku macam okey je lah. Lepas korang dah dapat bilik, diorang bagi kau masa untuk rehat and chill dulu lah. Sampailah 7:30 malam untuk waktu kau dinner.
And untuk dinner korang kena turun ke dining hall. And untuk malam pertama tu ada aktiviti, sepatutnya yang dia tulis kat aku adalah aktiviti night walk, lebih kurang macam tu lah. And apa yang aku dapat adalah night safari. Itu pun naik 4 wheel yang duduk belakang. Dia kata sebab ada pokok tumbang, tetapi dia tak tunjuk pun lah. So aku kat situ dia macam betul ke pokok tumbang apa semua, dia tak tunjuk. Tapi okey lah, kita pun follow je. Jadi aktiviti malam tu korang naik 4 wheel duduk belakang dalam, tengoklah berapa orang yang ada kan. Dia akan bawa korang pusing dekat sekitar kawasan tu lah untuk cari fauna, macam burung hantu and benda-benda lain lah. Diorang kata kalau ada rezeki korang bolehlah nampak gajah. Tapi time malam tu aku tak nampak gajah, aku nampak benda lain. Apa yang aku nampak adalah aku tak ada rezeki lah malam tu. Burung pun aku tak nampak, gajah pun aku tak nampak. And bagi aku aktiviti malam tu macam kena scam juga pun ada. Sebab dia just, kau duduk belakang four-wheel tu, dia jalan, bawa jalan, dia suluh pokok. Tengok, dia just nampak macam pantulan mata daripada binatang. Tak nampak pun bentuk burung tu ke apa. So dekat situ aku rasa macam kena scam pula. And terpulang kat korang, kalau korang still nak aktiviti tu, ataupun korang boleh je cancel aktiviti macam tu lah. Tapi kalau night walk mungkin lain sikit lah pengalaman dia. Selepas lebih kurang sejam ke sejam setengah juga korang naik 4 wheel tu, korang balik and rehat untuk aktiviti besok. So untuk hari pertama itu saja aktiviti dia, hanya jungle walk ataupun night safari tu. Ada keesokan harinya, iaitu hari yang kedua. Hari kedua ni adalah hari yang penuh dengan aktiviti korang. Start pada pukul 7.30, start dengan breakfast lah, pergi dining hall, breakfast apa semua. Sampai 8.30 akan ada 4 wheel yang akan pick up korang untuk dihantar ke JT Taman Negara tu. Korang akan naik 4 wheel ni lebih kurang dalam 3 ke 5 minit untuk sampai ke satu kedai makan atas air ni. And dekat sini korang, bagi sesiapa yang ikut trip under resort, biasanya akan ada nature guide. And dekat sinilah korang akan jumpa dengan korang punya nature guide, and dia akan bagi taklimat sikit apa. Settle je dia bagi taklimat, and dia perkenalkan diri dia. Dia akan bawa kita naik boat untuk lintas pergi ke Taman Negara. Dia akan bawa korang naik boat untuk lintas pergi ke seberang. And untuk naik boat ni tak lama pun, dia just untuk lintas je, lebih kurang dalam seminit je. Lepas seminit tu korang sampailah dekat tempat masuk, pintu masuk Taman Negara. And tempat dia macam ni, dia belanja sikit. Sampai je korang dekat pintu masuk ni, nanti nature guide akan bawa korang pergi daftar untuk permit. Siapa yang nak masuk ke dalam hutan negara ni, Taman Negara ni, korang wajib ada permit. Sebab nanti dekat dalam akan ada perhilitan yang jaga and check sama ada korang ada permit ataupun tidak. And settle je isi borang untuk permit apa semua. Bagi sesiapa yang bawa kamera ataupun phone, korang wajib bayar RM5 untuk, dia kata, permit untuk bergambar lah, lebih kurang macam tu. So bayarlah kat situ RM5. Bab yang permit untuk masuk ke Taman Negara dah siap masuk dalam package korang lah. First activity untuk second day is hiking ataupun trekking ke Bukit Teresik ataupun canopy walk. Dia depends dekat nature guide korang lah, mana satu dia nak bawa dulu, sama ada canopy walk ataupun Bukit Teresik. Dua-dua sama jalan, cuma nanti dekat pertengahan jalan korang akan berpecah. Macam siapa yang nak ke canopy walk, korang kena ke kanan dahulu. Siapa yang nak ke Bukit Teresik tu, korang kena ke kiri. Lebih kurang macam tu. Tapi apa yang nature guide aku cakap, dia cakap kalau nak senang, nak mudah perjalanan korang, pergilah ke Bukit Teresik tu dulu. Sebab korang all the way naik, and then nanti turun, terus all the way turun. Macam siapa yang pergi ke canopy walk dulu, korang turun, dah settle canopy walk, korang kena naik, and then naik lagi, lepas tu turun jalan yang sama untuk next activity lah. Lebih kurang macam tu. So sesiapa yang pergi ke Bukit Teresik dulu, korang
korang akan dikencing dulu korang akan dikencing dulu oleh nature guide korang. Dia cakap dalam 5 ke 7 minit je mendaki. Sebenarnya tidak macam aku itu hari adalah dalam setengah jam juga mendaki, naik tangga apa semua, memang penat lah. And dekat Bukit Teresik ni dia ada 2 viewpoint. Ni aku belanja sikit lah viewpoint dia. Yang ni adalah pemandangan viewpoint yang pertama. Untuk ke viewpoint kedua, korang kena tambah lagi jalan lebih kurang dalam 10 minit je kot. Tak lama, memang tak lama. And then dekat viewpoint kedua ni yang specialnya, korang kalau ada rezeki, kalau tak ditutup dengan awan, korang boleh nampak puncak Gunung Tahan. Puncak Gunung Tahan ini adalah puncak gunung yang tertinggi dekat semenanjung Malaysia. So kalau ada rezeki jumpa lah. Macam itu hari aku pergi, time aku memang tak ada rezeki, ditutup dengan awan. Dah santai dekat ni, dah rehat, dah minum apa semua, tim aku terus ke Canopy Walk. Turun jalan yang sama untuk ke Canopy Walk. Jadi korang sambung lah, turun balik sampailah ke Canopy Walk. And Canopy Walk dia punya tempat ni macam ni lah. Sikit info lagi yang aku nak share dekat Canopy Walk ni. Sekarang ni musim-musim Covid, diorang cakap Canopy Walk ni terhad kepada 160 orang yang terawal. Dia ada 160 tiket je lah maknanya. So kalau korang pergi lambat ataupun korang pergi sendiri and terlupa nak beli tiket apa semua, korang tak ada rezeki lah nak naik kat situ. And macam aku, kerja aku senang sebab aku dah bayar under resort ni and dia dah settlekan semua, tiket pun semua dah dapat. Pergi sana, just tunggu turn and then korang boleh lah naik. Satu lagi, dekat Canopy Walk ni umur 12 tahun ke bawah tak boleh jalan kat situ. Korang terpaksa lalu jalan lain lah, jalan tangga, and tak dapat rasa apa yang kita rasa dekat atas tu. Dekat Canopy Walk ni lah tempat korang nak bergambar cantik-cantik kan. Kat sini tempat yang cantik juga bagi aku. And panjang Canopy Walk ni adalah 280 meter lah. Tak silap aku lah, 280 meter, and dia ada 6 platform. Untuk bergambar pula, korang tak boleh bergambar dekat tengah tau. Dekat tengah korang wajib untuk kosongkan tangan korang and pegang tali untuk balancekan. Kalau korang nak bergambar, korang kena tunggu dekat platform lah. Dekat platform dia untuk korang bergambar. Settle je Canopy Walk ni, korang akan dibawa ke perkampungan orang asli dengan menaiki boat. And pergi ke perkampungan orang asli ni adalah aktiviti yang ketiga untuk second day korang. Lepas naik boat lebih kurang 3 minit, korang sampailah dekat perkampungan orang asli ni. And ini adalah view dekat perkampungan orang asli tu. Diorang akan bagi korang makan dululah, pack lunch yang diorang dah set tapau, and korang makan dulu. Settle je makan, nature guide dekat situ, nature guide korang akan share sedikit tentang kehidupan orang asli dan apa yang diorang buat kat sana. Seperti macam mana diorang memburu, macam mana diorang buat diorang punya sumpit, macam mana diorang pakai apa, sumpit ni dibuat pada apa semua tu diorang akan share. And bukan setakat share, diorang akan demo sekali. And yang demo tu pula orang asli sendiri yang akan demo macam mana diorang hidup api, macam mana diorang sumpit. Lepas dia dengar perkongsian daripada nature guide and demo daripada orang asli tu, aku ada satu perasaan yang macam amazed gila, macam wow. Dia macam ada something lah yang kau belajar, yang kau tak tahu, and then kau baru tahu kat situ. Good input lah untuk siapa yang macam aku yang jenis tak banyak tahu. Dia akan bagi masa sikit lah untuk korang pergi tengok kampung tu macam mana and beramah mesra dengan penduduk situ. Bagi sesiapa yang ada keinginan untuk ke Taman Negara ni, tolonglah prepare siap-siap bawa coklat ataupun biskut-biskut untuk anak-anak kecil. Ataupun korang bolehlah bagi something yang susah nak dapat lah kat dalam tu. And aku percaya bila korang bagi tu, diorang akan tersenyum lebar gila. And daripada senyuman diorang tu, boleh isi komi jiwa juga bila tengok diorang senyum. Habis je beramah mesra, dah bergambar apa semua dekat kampung asli tu, korang akan kena naik boat balik untuk aktiviti terakhir korang lah, iaitu rapid shooting. Korang akan dibawa melalui 7 jeram dengan naiki boat korang ni lah. And bukan setakat naik bodoh-bodoh macam tu je, sambil-sambil diorang bawa tu, diorang akan basahkan korang dengan cara macam tu. Korang boleh tengok ni. Dekat sini, ini adalah momen yang aku rasa paling best lah. Like macam kita orang, sebenarnya tadi aku pergi tu, aku dengan member aku,
satu grup bujang, and then ada 2 family. Time ni lah yang ada family ke, yang bujang ke, semua macam budak-budak menjerit, memang seronok ah. Kat sini dia rasa macam satu benda yang kau dah lupa umur kau. Memang seronok. And untuk aktiviti ni tak lama, lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. And then ini adalah aktiviti terakhir korang. Diorang akan bawa ke satu tempat, and then korang akan pusing lalu jalan yang sama, and then diorang akan hantar kau balik ke JT yang first kali kau naik dekat kedai makan tu. And dekat JT itulah adalah perjumpaan terakhir korang dengan nature guide korang. And then semua bye-bye semua. Povil akan datang untuk pick up korang and balik ke tempat korang, camp korang ataupun resort korang. Maka aktiviti untuk hari kedua berakhir dekat situ. Sampai je dekat camp korang rehat macam biasa, mandi apa semua. Malam dinner and free and easy je. Last day, hari ketiga tu dah tak ada apa-apa dah sebenarnya. Bagi aku, sesiapa yang nak check out, nak balik pada malam kedua tu pun dah boleh dah. Tapi mungkin korang penat, bolehlah stay lagi kan. And korang pun dah bayar. Tapi sesiapa yang urgent, aku rasa boleh je nak balik. Sebab hari ketiga tu just ada breakfast, and then santai-santai, and then check out. Macam tu je. Jadi itu saja perkongsian aku untuk video kali ni. Moga ada info yang membantu korang lah. And sesiapa yang nak pergi and yang nak tidur ataupun stay dekat resort yang sama macam aku, iaitu Asia Camp, aku akan bagi korang lah. Ni nombor dia. Korang boleh lah deal apa semua, tanya package apa semua. Mungkin ada aktiviti tambahan, korang boleh tanya siap-siap. And request je lah, kalau korang nak minta diorang bersihkan bilik, tak nak kotor, request je. Itu hak korang lah. Moga kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Ifan Zulkifli. Peace out. Assalamualaikum. Bye bye.